Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid semua, kita bertemu lagi dalam pendidikan tafsir Al-Quran darjah 6 yang bertajuk Saksi di Hari Akhirat. Baik, sebelum tu marilah sama-sama kita membaca doa agar dipermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu pada hari ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mari kita perhatikan ayat Al-Quran dan terjemahan daripada surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Artinya, pada waktu itu kami ni maksudnya Allah, meteraikan mulut mereka sejurus. Maksud meterai di sini adalah mengunci mulut mereka, maksudnya manusia apabila dihimpunkan pada hari akhirat kelak, dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing. Jadi masa hari akhirat nanti tangan kita yang akan berkata-kata dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Daripada ayat tersebut tadi kita lihat makna perkataan satu persatu. Al-yawma maksud dia pada waktu itu. Nakhtimu kami meteraikan. Ala afwahihim mulut mereka. Wa tukallimuna dan memberitahu kami. Ini sambungan dia. Aidihim tangan-tangan mereka. Wa tashhadu dan menjadi saksi. Arjuluhum kaki-kaki mereka. Bima kanu tentang apa yang telah yaksibun mereka usahakan. Jadi makna perkataan ni murid-murid perlulah dihafaz ya, kerana biasanya ia keluar dalam soalan periksa macam tu. Baik. Surah Yasin adalah surah yang ke-36. Ya, surah dalam Al-Quran semua sekali ada 114. Jadi surah Yasin merupakan surah yang ke-36. Diturunkan di Mekah dan mengandungi 83 ayat. Tafsir ayat daripada surah Yasin ayat 65. Yang pertama, hari kiamat disebut juga sebagai hari perhitungan dan pembalasan. Yang mana kita semua nanti akan dihimpunkan untuk menerima balasan masing-masing. Kemudian yang kedua, setiap amalan yang dilakukan di dunia pasti akan dihitung, dibicarakan dan diberi balasan yang setimpal. Jadi maknanya balasan yang setimpal ni tak kira sama ada apa juga amalan yang kita lakukan, sama ada baik ataupun buruk, di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, semuanya akan dibalas. Yang ketiga, tiada kezaliman pada hari tersebut kerana semua amalan ada penyaksiannya. Jadi masa hari kiamat nanti yang menjadi saksi adalah kaki kita sendiri. Ya, yang berkata-kata adalah anggota selain pada mulut. Tangan yang berkata-kata. Tentang apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Kemudian yang keempat,
pada hari kiamat Allah akan memeterai mulut orang yang ingkar perintahnya. Di situ bermaksud apabila mulut kita dimeterai ataupun dikunci, maknanya mulut kita tak boleh berkata-kata. Ya? Kita tak boleh lagi berbicara dengan mulut, tidak boleh lagi berhujah dan juga berdalih atas apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Baik, sambungan daripada tafsir ayat tadi. Yang kelima, segala apa yang dilakukan di dunia akan disebut kembali oleh tangan. Ya, tangan yang akan berkata depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan tak bohong. Segala apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia, tak kira kecil ke, besar ke, semuanya akan diberitahu oleh tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira perkara tersebut yang kita lakukan mendatangkan dosa ke, pahala ke, semuanya tangan akan beritahu. Ya. Kemudian yang keenam, kaki akan menjadi saksi kepada pernyataan tangan. Jadi kaki ni dia akan jadi saksi. Apa yang tangan cakap, kaki yang akan jadi saksi. Ya, apa yang tangan beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaki yang akan menjadi saksinya. Yang akan membenarkan pernyataan yang dikatakan oleh tangan. Contohnya kalau misalnya kata orang itu mencuri. Nanti tangan kata, ya Tuhanku betul. Akulah yang mengambil barang itu, kata tangan. Akulah yang mengambil barang si dia. Macam tu contohnya. Nanti kaki pula akan cakap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul, ya Tuhanku, sesungguhnya aku yang bawa dia pergi ke sana. Aku yang bawa dia pergi tempat rumah si dia untuk mencuri. Tu contohnya lah, ya. Kemudian yang berkaitan dengan penyaksian ini pada hari akhirat nanti ni juga ada dinyatakan dalam surah Fussilat ayat 19 hingga 21. Secara ringkas yang saya masukkan di sini, iaitu dia kata pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan, kulit-kulit badan kita ni akan menjadi saksi mengenai apa yang mereka kerjakan. Itu semua nanti akan jadi saksi masa hari akhirat nanti. Apa yang kita buat semasa kita hidup di dunia. Seterusnya kita lihat ada 5 kat sini yang dinyatakan antara nama-nama hari kiamat. Ya. Iaitu yang pertama, Yaumul Ba'thi. Iaitu maksudnya hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Hari perhimpunan. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Yang keempat, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Dan yang kelima, Yaumun Nadamah, iaitu hari penyesalan. Jadi nama-nama hari kiamat ni pun kena hafal ya murid-murid, sebab ni biasanya pun keluar dalam soalan periksa biasanya lah. Jadi bersedia je hafal dengan dia punya makna sekali. Seterusnya kita lihat info ya. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai syafaat khusus yang mana merupakan syafaat itu merupakan syafaat yang terbesar pada hari kiamat nanti berbanding nabi-nabi yang lain. Syafaat ni ibaratnya macam pertolongan lah. Syafaat kita nanti ni pada hari akhirat nanti kita mengharapkan syafaat Nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntunglah mereka yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita perlukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti? Sebab dengan syafaat tersebut mudah-mudahan kita mungkin azab kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita akan dipercepatkan urusan kita supaya dicepatkan urusan kita di padang mahsyar. Sebab di padang mahsyar tu nanti apabila kita dihimpunkan dengan keadaan yang sangat panas terik, dengan
lautan dengan dibanjiri dengan lautan peluh manusia, dengan manusia yang begitu ramai, kita dengan amalan dia sebenarnya bergantung pada amalan manusia masing-masing. Kita tak tahan, ya. Mungkin dengan sebab syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin urusan kita akan dipercepatkan di pada mahsyar nanti. Dipercepatkan ke mana? Sama ada kita menuju ke syurga ataupun na'udzubillah ada yang menuju ke neraka. Sebab itulah kita mohon, kita mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tu kita kena sentiasa ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu caranya kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan segala sunnahnya. Ya, kemudian kita rajin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, murid-murid. Baik. Kemudian yang kedua, as-sam'iyat. Sam'iyat ni ialah perkara-perkara ghaib yang wajib kita imani. Maksudnya wajib kita beriman kepada perkara-perkara as-sam'iyat. Maksudnya wajib kita percaya bahawa perkara-perkara tersebut ada. Perkara-perkara ghaib itu ada sebenarnya, yang hanya diketahui melalui wahyu dan tidak boleh dinafikan oleh akal fikiran. Nanti saya akan nyatakan apa dia punya contoh-contoh, nanti ada pada slide yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, pada hari kiamat tangan akan berkata-kata kerana kebanyakan perbuatan dan perlakuan kebiasaannya dilakukan oleh tangan, iaitu pendakwaan. Maknanya kita ni sendiri akan didakwa oleh tangan kita sendiri. Tangan yang akan mendakwa. Tangan kita sendiri yang akan dakwa kita nanti dekat hari akhirat kelak. Kaki pula adalah sebagai saksi yang membenarkan pendakwaan. Kaki ni dia akan membenarkan akan kata-kata tangan. Sebab tu nanti saya kata tadi, tangan dia tak akan bohong masa hari akhirat nanti, begitu juga dengan kaki. Semuanya adalah benar. Apa yang dikatakannya adalah benar. Masa tu kan mulut ditutup. Mulut kan dah biasa bercakap masa kita hidup kat dunia. Jadi sebab itulah nanti masa hari akhirat mulut dimeterai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikunci, tak boleh berkata-kata. Ya, sebab pada hari akhirat nanti kita semua ni, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dihisap dan ditimbang amalan kita sama ada baik ataupun buruk. Baik. Baik, pengajaran ayat. Yang pertama, ada kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan di dunia yang sementara ini, iaitu kehidupan di hari akhirat. Yang mana hari akhirat itu merupakan hari perhitungan dan hari pembalasan. Kenapa dikatakan hari perhitungan dan hari pembalasan? Sebab masa hari akhirat tu nanti, ataupun hari kiamat tu nanti, amalan kita akan dihitung dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kehidupan di dunia ni hanya sementara. Ya, kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal. Kita hanya sementara. Nanti kehidupan kekal nanti adalah di akhirat nanti. Baik. Kemudian yang kedua, pada hari akhirat mulut tidak boleh berbicara. Jadi yang berbicara apa? Iaitu anggota-anggota yang lain. Macam saya cakap tadi, tangan, ya. Kemudian kaki jadi saksi, macam tu. Dan begitu juga ada anggota yang lain yang dinyatakan dalam surah Fussilat tadi. Baik. Kemudian yang ketiga, perhitungan Allah pada hari akhirat adalah sangat terperinci. Tiada kesalahan yang boleh disembunyikan. Jadi kita tak boleh nak sembunyi apa-apa. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Sama ada perkara tu besar ataupun kecil. Semuanya tak dapat kita tak boleh disembunyikan. Maknanya semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, hari kiamat termasuk dalam perkara-perkara as-sam'iyat.
Apa tadi maksud perkara asamiyat? Iaitu perkara-perkara yang ghaib, yang wajib kita beriman kepadanya. Contoh perkara asamiyat, ada banyak sebenarnya kat sini, ada sikit, ada sebahagiannya, iaitu dosa, pahala, nikmat dan azab kubur, syurga dan juga neraka. Ni contoh perkara-perkara asamiyat lah. Ada lagi macam timbangan mizan, titian sirat, tu semua termasuk sebenarnya. Baik, seterusnya yang kelima, hukuman Allah adalah maha adil dan pembalasannya adalah setimpal dengan apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Maknanya hukuman Allah kita tak boleh pertikai. Kita tak boleh nak dakwa-dakwi. Sebab hukumannya adalah maha adil dan juga setimpal dengan apa yang kita lakukan. Ya, baik. Okey, seterusnya kita lihat latihan. Belum apa-apa, nombor 1 tu dah keluar dulu. Soalannya tuliskan arti perkataan di bawah. Yang pertama, al-yauma. Ya. Kat situ tak ada baris. Nanti kamu boleh bariskan lah masa-masa buat tu. Ya. Yang kedua, aidihim. Yang ketiga, arjuluhum. Ya. Nanti buat letak baris. Laptop saya ni tak boleh nak baris. Jadi kat sini tulis erti perkataan-perkataannya, ya, yang 3 tu. Kemudian soalan yang kedua, mengapakah tangan yang berkata-kata pada hari kiamat nanti? Mengapa tangan yang berkata-kata pada hari kiamat nanti? Tu apa jawapannya? Boleh rujuk nantilah dekat kitab ke, ataupun dekat kitab pun boleh. Yang ketiga, apakah maksud as-sam'iyat? Berikan 4 contohnya. Yang keempat, senaraikan nama-nama lain hari kiamat berserta ertinya. Kan ada 5 tadi tu. Jadi senaraikan semua sekali. Baik, soalan ini hendaklah disalin dalam buku tulis. Baik, setakat ni sahaja dahulu untuk pelajaran kita pada kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.